Saya Shalom Bapak Ibu. Shalom，大家晚上好。Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan 今天晚上我们要学习神的话语。 dengan tema 我们的题目是 Siapa yang berkenan kepada Allah? 谁是蒙神喜悦的人？ Mari kita buka dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 我们打开我们的圣经，从路加福音第18章第9到14节。 Saya akan membacakan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. 老师就先从印尼文读。 Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 法利赛人和税吏的祷告。耶稣向那些自以为义而挑事别人的人讲了这个比喻：有2个人上圣殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人独自站着，自言自语的祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、牵引，也不像这个税吏。我每周进食2次，凡我所得的都献上1/10。”那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩怜悯我这个罪人。我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了。因为凡自高的必降位卑，自甘卑微的必升一位高。” Bapak Ibu, 兄弟姐妹们， bagaimana cara kita berkenan kepada Allah? 我们要如何蒙神的喜悦？ Mungkinkah kita berkenan kepada Allah dengan usaha kita? 我们真的能够靠我们自己的能力蒙神的喜悦吗？ Saat saya menuliskan khotbah ini, saya berpikir, 当我写这个稿子的时候，我就想， mungkin tidak kita manusia yang terbatas menyenangkan Allah yang tidak terbatas. 我们能不能我们这些有限的人，就是讨使那个无限的上帝喜悦？ Mungkin tidak kita dengan seluruh hal yang kita lakukan, misal sudah setia beribadah di gereja, sudah 我们是否这是我们所有的成就？比如我们已经忠心了去教会， sudah setia mengikuti kegiatan gereja, 已经忠心了参与了教会的社工， aktif dalam pelayanan. 去很积极的服侍。 Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, 那如果你们想的话， apakah hal-hal itu dapat menyenangkan Allah? 那这些事情是否能够讨神喜悦吗？ Sehingga akhirnya kita bisa berkenankah kepada Allah? 让上帝能够悦纳我们？ Kita tidaklah tahu Bapak Ibu. 我们并不知道。 Jadi janganlah sangka kalau kita sudah aktif dalam pelayanan, 所以我们不要以为我们已经积极了参与服侍， sudah setia beribadah, 我们已经忠心了在教会 rajin 敬 pergi 拜 ke gereja, 很常去教会， atau dengan kata lain, 或者说 menunjukkan tingkah laku agamawi. 就是表现出很虔诚的样子。 Jangan sangka Allah berkenan. 但是我们不要以为我们能够蒙神喜悦， Jangan sangka Allah pasti berkenan. 我们不要以为神肯定悦纳我们。 Lah, lalu terus bagaimana, Lause? 那让我们要怎么办？ Sebab siapa yang dapat memahami pikiran Allah? 因为谁能够理解神的心意？ Siapa yang dapat menasihatinya? 谁能够做上帝的？ Siapa yang dapat mengetahui dan mengenal Allah secara sempurna? 谁能够完全真正的理解明白上帝？ Siapa yang dapat seperti itu? 谁能够做到如此呢？ Tetapi Bapak Ibu semua, 但是兄弟姐妹们， dari firman Tuhan malam ini,
从今天的神的话， kita akan belajar bersama 我们要一起学习， bahwa Allah berkenan sesuai dengan kemampuan sehingga yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. 神是按照人的能力来悦纳人子，因此在那前的也可能在后。 Mari kita buka dari Lukas 12 ayat 48. 我们要打开路加福音12章第48节。 Dari yang saya baca dalam Lukas 12 ayat 48, 在这章经文中， kita bisa mengetahui jika Allah berkenan sesuai dengan kemampuan. 我们可以知道上帝是按照人的能力悦纳人的。 Di ayat itu kita menemukan jika seseorang yang tidak tahu akan kehendak Tuannya, 经上说，那不知道的， tetapi melakukan apa yang mendatangkan pukulan, 虽然做了该受责打的事， maka orang itu akan menerima sedikit pukulan. 也必少受责打。 Kemudian dilanjutkan, 就接着说， jika seseorang banyak diberi, 都给谁， maka ia akan dituntut banyak juga. 就向谁多取。 Lebih lagi, 就何况 kalau orang itu dipercayakan, maka ia akan lebih banyak dituntut. 更多谁就向谁要。 Bapak Ibu, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, 兄弟姐妹，我们已经信靠上帝， sudah beribadah di gereja, 我们已经在教会敬拜了。 pasti kita telah diberikan Tuhan berbagai kesempatan untuk belajar firman-Nya. 上帝肯定给我们许多机会，就是来学习神的话语。 Dengan diberikan berbagai kesempatan, 那如果我们收到了很多机会呢？ pasti kita juga semakin paham akan firman Tuhan. 我们肯定更加的了解神的话， Dengan itu, 那就是 semakin pula akhirnya kita dituntut untuk menggunakan firman Tuhan secara efektif. 我们也被更要求要遵行神的话语， Entah melalui ibadah, kehidupan, dan perilaku kita setiap harinya. 无论在教会上，在我们的日常生活中，还是在流 Dan 行。 dari hal ini kita memahami bahwa 从这里，我们了解到， Tuhan memberikan kita masing-masing kemampuan 神给我们自己每个人不同的能力， sesuai dengan kapasitas kita sendiri. 就是按照我们自己的标准。 Masing-masing kita memiliki kemampuan serta kapasitas memahami, melakukan dengan berbeda-beda. 我们有一个不同的能力，要去理解某件事情是不同的。 Kita pun juga diberikan Tuhan kemampuan untuk bertanggung jawab 上帝也给我们一个能力，要去负责一个事情， atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. 为上帝所赐给我们所负责。 Sebab itu Bapak Ibu, 所以，兄弟姐妹， kemampuan yang kita miliki jika semakin banyak, 我们所得到的能力如果越多， maka semakin besar tanggung jawab yang diberikan. 那我们自己的责任也变大。 Kalau semakin besar, 如果变大呢， semakin dituntut juga kita dari kemampuan itu. 我们也被要求要更加的负责， Semakin dituntut, 我们更被要求， semakin harus kita bertanggung jawab. 我们要 atas 更加 kemampuan itu. 就为这个能力负责。 Bapak Ibu, dari hal ini kita mau belajar bahwa 从这里，我们要学到， Tuhan menuntut kita sesuai dengan kemampuan kita. 上帝是按照我们自己的能力要求我们。 Dan dari tuntutan kemampuan ini, 从这个要求呢， Tuhan ingin agar kita diproses supaya kita semakin bertumbuh. 上帝就要塑造我们，让我们能够更加的成长。 Nah, tetapi bagaimana kalau kita punya kemampuan, tetapi tidak memakai, tidak menggunakan secara efektif kemampuan itu? 那如果我们有了能力了，但是我们不用，这怎么办？ Sebab itu Tuhan Yesus katakan, 所以主耶稣就告诉我们， yang terdahulu dapat menjadi yang terakhir. 在前的可能在后的。 Mari kita buka Lukas 13 ayat 30. 我们要打开路加福音13章到30节。哦，不好意思，路加福音12章30节。 Dari Lukas 13 ayat 30 kita menemukan Tuhan Yesus itu mengatakan, 圣经说，主耶稣说， ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. 在后的将要在前， Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. 在前的将要在后。 Bapak Ibu, dari hal ini Tuhan Yesus memperingatkan kita 从这里，主耶稣要提醒我们，
Bayangkan, 就我们想一想， kita yang sudah lama percaya kepada Tuhan, 如果我们已经上信了耶稣很久， sudah lama bergereja, 我们已经多年在教会敬拜， sudah memiliki berbagai kemampuan yang kita dapatkan entah dari khotbah, entah dari kelas-kelas di gereja. 我们从教会或者是课堂上，我们所有的能力我们已经收到了， Sebenarnya juga ada peluang yang terbuka, 但是也有机会， kita bisa menjadi orang yang terakhir. 我们就是可能变成后的。 Ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada kita semua. 这就是上帝给我们所有的人的警告。 Meskipun kita mungkin dengan bangganya bisa mengatakan kita adalah orang terdahulu. 虽然我们肯定很骄傲的说我们是在前的， Yang mungkin sudah paham segala macam pengajaran di dalam kekristenan. 可能已经基督教的所有教育都已经了解， Yang mungkin sudah mengetahui doktrin secara mendalam. 可能也能够很深入的理解教导， Sudah paham teologi. 能够理解明白神学， Rajin dengarkan tokoh-tokoh teolog. 常常去聆听那些神学的。 Tapi bisa saja kita menjadi orang yang terakhir. 但是我们可能变成在后的人。 Nyatanya pandangan Tuhan dan pandangan kita sungguh-sungguh. 实际上，上帝的看法跟我们的看法是大不相同。 Kita bisa menyangka telah mengenal Tuhan. 我们可能以为我们已经理解上帝， Kita bisa menyangka Allah pasti berkenan kepadaku. 我们以为上帝肯定要悦纳我们， Karena aku telah belajar firman Tuhan banyak-banyak. 因为我们已经很多的学上帝的话， Karena aku telah dengarkan teolog-teolog banyak-banyak. 因为我已经聆听了那个神学的画家。 Kita bisa menyangka kita telah mengenal Allah secara penuh. 我们以为我们能够完全的理解上帝， Kita pun juga bisa menyangka Allah tentu berkenan kepada apa yang telah kita lakukan. 我们也以为上帝会对我们所做的事情要喜悦。 Tapi jika semangatnya seperti ini, 但是如果这样呢？ bukankah ini sama seperti orang Farisi yang tadi kita baca dalam Lukas 18? 这不是像刚刚我们读到路加福音18章的那些法利赛人吗？ Bapak Ibu, orang Farisi itu berusaha untuk hidup kudus. 法利赛人是过圣洁的生活， Hidup menjauhi dari ketidaktakhiran. 他们要远离污秽的事情。 Setiap hari kerjanya baca firman Tuhan. 他们每天就是要读圣经， Bahkan menghidupi apa yang Taurat katakan. 甚至就要把律法遵行。 Loh, bukannya itu sangat mulia ya? 这不是很伟大吗？ Bukankah kalau kita nilai, 这不是如果我们看来， wah orang ini pasti diperkenan Allah. 哇，这个人肯定蒙神喜悦。 Bapak Ibu dalam penggalian akan perikop ini, 兄弟姐妹，在这个经文中的分析， saya menemukan bahwa orang Farisi itu terkenal dengan pembenaran karena perbuatan. 我了解到法利赛人因行为称义， Dengan itu kalau kaum Farisi yakin akan pembenaran karena perbuatan, 所以呢，如果法利赛人能够真信，如果靠自己的行为能够称义呢， mereka tidak salah untuk memisahkan diri dari orang-orang lain. 他们就没有错。如果要远离别人， Mereka juga tidak salah untuk menjauhkan diri dari hal-hal tidak tahir. 他们也没有错要远离那些污秽的事情。 Mereka juga tidak salah melakukan Taurat karena itu adalah perintah Tuhan. 他们也没有错要遵行律法，因为那个是上帝的命令， Terlebih untuk menjaga kekudusan hidup. 甚至要过圣洁的生活。 Sebab Tuhan sendiri kan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 因为上帝本身就要说，上帝就是圣洁的。 Mereka pun nyatanya juga tidak salah melakukan berbagai ritual keagamaan. 实际上他们也没有错要做那个宗教的各种的礼仪， Karena itu yang mereka yakini dari penafsiran mereka terhadap Taurat. 因为这就是他们从律法中所理解的。 Ternyata kalau kita lihat dari sisi ini, Bapak Ibu, 那如果我们从这个点来看的话， maka apa yang dilakukan oleh kelompok Farisi nyatanya tidak salah. 那法利赛人所做的事情是没有错的， Karena mereka melakukan apa yang mereka yakini. 因为他们遵行他们所相信的事情。 Tetapi pertanyaannya, 但是问题是，
Apakah melalui perbuatan-perbuatan itu 是否凭借这些行为的 orang Farisi dapat berkenan kepada Allah? 法利赛人能够蒙神喜悦吗？ Ya, kehidupan peribadahan orang Farisi setiap hari 那如果我们来看法利赛人的宗教生活， adalah berusaha untuk membenarkan diri berdasarkan perbuatan-perbuatannya. 就靠自己的行为来称义。 Dan kalau pembenaran diri melalui perbuatan, 那如果靠行为称义呢？ kita dapat melihat betapa rentannya jiwa manusia untuk jatuh ke dalam kesombongan. 我们能够了解到人是很容易陷入骄傲。 Kalau jatuh ke dalam kesombongan, 如果陷入骄傲傲慢呢？ apakah Allah berkenan kepada orang Farisi? 那是否上帝悦纳法利赛人？ Meskipun mereka memiliki berbagai kemampuan. 虽然可能他们有很多能力， Kalau kita lihat di perikop 18 ayat 9 sampai 14, kita melihat orang Farisi itu punya berbagai kemampuan. 如果我们看路加福音18章，就是法利赛人有许多能力， Ia tidak menjadi perampok, 他没有去勒索， tidak seperti orang lalim, 他也不是不义的人， bukan pezinah, 他也不是没有做奸淫， bahkan bukan pemungut cukai yang maling pajak rakyat. 甚至不是税吏，只是要勒索人。 Bahkan ia mampu berpuasa 2 kali seminggu 他甚至每周进食2次， dan memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. 就是要把他们所说的就献上1/10。 Ini orang Farisi punya kemampuan banyak sekali. 就是法利赛人有很多能力， Tapi kemampuan yang banyak itu, 但是他们有很多能力， apakah membuat Allah akhirnya berkenan kepadanya? 他们是否能够讨神喜悦？ Tapi sekarang mari kita lihat ke pemungut cukai. 那我们要先看税吏， Di dalam konteks zaman itu, 在当前的情况下， pemungut cukai sering digambarkan sebagai tokoh yang jahat. 税吏就常常被看作恶人。 Pekerjaan pemungut cukai itu pekerjaan yang tidak benar. 他的工作本身就是不正直的， Ia rampok orang, 他勒索人， minta lebih dari yang seharusnya dibayar. 就是从中渔利。 Tiap hari kerjaannya bohongin orang. 他每天欺骗人， Pemungut cukai menjadi orang yang tidak disukai. 税吏就被厌恶的人， Mereka akhirnya menjadi orang yang tersisih. 他们就变成被孤立的， Mereka orang yang termarginal dan dikucilkan dari tengah masyarakat. 他们就被社会边缘化，变成边缘人， Bahkan uang yang mereka miliki 甚至他们所有的钱 tidak dapat dijadikan sebagai sumbangan. 不能够做圣殿的奉献， Mungkin sumbangan untuk bait Allah. 可能就是圣殿的奉献， Karena uang itu sudah tercemar. 因为那个钱就被成为就已经污秽了。 Bapak Ibu, meskipun pemungut cukai kaya dari pekerjaannya, 虽然他靠这个工作去富有， pemungut cukai nyatanya punya hidup yang sangat kasihan. 但是其实税吏的生活就很可怜，很痛苦 Mereka dijauhkan, 他们被远离， dianggap orang paling berdosa, 被定位有罪 dianggap 的人， sebagai preman. 就是被恶霸的人， Mereka termarginal secara sistematis oleh masyarakat. 他们被社会边缘化。 Walaupun mereka juga adalah orang Yahudi, 尽管他们是犹太人， tapi kaum bangsa mereka menolak mereka sendiri. 但是他们的同胞就拒绝他们。 Ketika keadaan sudah seperti itu, 然后在这个光景下， kemana pemungut cukai harus pergi? 那个税吏要去哪里？ Ke orang lain. 就像别人吗？ Ia ditolak. 他被拒绝， Kepada tetangga. 是像邻居吗？ Ia dijauhkan. 他被远离， Kepada sanak keluarga. 像亲戚吗？ Ia dipandang seorang berdosa dan pendosa. 像他被看作有罪的人， Bagi masyarakat luas, Bapak Ibu, 在这个大 pemungut 社会， pemungut cukai bukanlah orang yang benar dan bukan orang yang diperkenan Allah. 税吏不是正直的人，也不是讨神喜悦的人。 Tapi mungkin saja suatu saat dia bisa saja datang ke bait Allah untuk berdoa. 他甚至可能有一天他来到圣殿祷告， Mungkin cuma 1 tahun sekali ia datang ke bait Allah. 也许他一年内就一次了， Tapi di hari itu, 但是就那一天， pada saat itu, 在那一个时刻， itu menjadi momentum prima. 就是变成他的关键时刻， Maksudnya adalah waktu yang pas, waktu yang tepat bagi pemungut cukai itu. 就是很关键。他对他来说，
Di tengah semua cercaan yang ia terima, 他所遭受的侮 di 辱之下， tengah jiwa yang sudah lelah, jiwa yang sudah hancur, jiwa yang sudah sedih karena orang-orang lain, 在这个疲倦、很痛苦的灵魂， akhirnya di tengah jiwa yang seperti itu, 所以在这个灵魂之下， ia sadar bahwa dirinya adalah seorang berdosa di hadapan Allah. 他意识到他在上帝面前是个罪人， Dan ia mengaku hal tersebut. 他也承认这一点。 Ia menepuk dadanya. 他吹下他的胸口， Ia tidak berani menghadap ke langit. 他连望天举头望 Ia 天都不 bahkan 敢， berdoanya tidak menadahkan tangan ke atas. 他也真的举手祷告不敢， Tapi ia tertunduk malu. 但是他低头羞 Ia 愧， merendahkan diri. 他低下心来， Ia merendahkan hati. 他要卑微自己， Dan ia mengucapkan pengakuan dan permohonannya. 他就是说出他的认罪和祈求。 Ya Allah, 上帝呀、 kasihanilah aku orang berdosa ini. 就开恩怜悯我这个罪人。 Dalam satu momen itu, 在这个时刻， pemungut cukai menyadari akan siapa dirinya. 税吏就认清他自己是谁， Ini menjadi momentum prima. 就是他变成这个关键时刻， Waktu yang pas, 就是很恰当的、 waktu yang tepat. 很恰当的时间。 Karena di waktu yang sangat sempit itu, 所以在这个短短的时间内， pemungut cukai menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. 税吏就很认清他在上帝面前是谁， Berbeda dengan Farisi, 就跟 menyadari siapa dirinya. 就跟法利赛人是不同的，他们不了解自己是谁。 Terlebih dari segala yang ia terima, 但除了那些他们已经受到的， baik cercaan atau diri yang termarginal, 不管是被侮辱还是被边缘化， Allah memberikan anugerah bagi pemungut cukai itu 上帝对这个税吏给恩典， dengan memberikan kemampuan 给了一个能力， untuk sadar akan siapa dirinya. 就是认清自己是谁。 Ia sadar bahwa ia adalah orang berdosa yang perlu dikasihani Allah. 他意识到自己是罪人，需要上帝的怜悯。 Ia sadar bahwa ia tidak layak datang kepadanya. 他意识到他不配得来到上帝面前。 Nyatanya pemungut cukai ini yang memiliki satu kemampuan, yaitu sadar diri, 实际上，税吏是有一个能力，就是自知之明， tidak dimiliki oleh orang Farisi yang memiliki banyak kemampuan. 是法利赛人没有这个能力，虽然他们有很多能力。 Jadi Bapak Ibu, siapa yang berkenan kepada Allah? 所以兄弟姐妹，谁是蒙神喜悦的人？ Nyatanya Allah dari perikop ini 实际上，从这个经文中， berkenan kepada kemampuan. 上帝是按照能力， Dan Allah sendirilah yang memberikan kemampuan untuk sadar diri kepada pemungut cukai itu. 也上帝本身给税吏这个能力。 Sehingga yang terdahulu, 所以在前的 orang Farisi yang punya banyak kemampuan, 法利赛人有很多能力的法利赛 bisa 人， puasa 2 kali dalam 1 minggu, 也能够每周2次禁 bisa 食2 memberikan 次， 1/10, 也能够献上1/10， menjauhi ketidaktahiran, 远离污秽的事情， yang katanya orang terdahulu, 就是被说在前的， akhirnya dapat menjadi yang terakhir. 最终成为最后的。 Allah berkenan kepada kemampuan. 上帝是按照人的悦纳人， Tapi kenapa kemampuan? 那为什么能力呢？ Seperti orang Farisi yang jauh lebih mampu melaksanakan ibadah hariannya. 就是像法利赛人的生活，宗教生活很高， Ia mampu ngerti banyak firman. 他能够理解很多圣经。 Tapi seperti yang tadi saya katakan, 但是就像我先说的， orang Farisi tidak mampu yang hanya dimiliki oleh pemungut cukai di dalam perikop itu, 法利赛人没有一个能力，只有这个税吏有的， yaitu kemampuan untuk sadar diri. 就是自知之明。 Pemungut cukai sadar akan siapa dirinya. 税吏理解他本身是谁， Ia adalah orang berdosa yang hanya memohon belas kasihan Allah. 他是个罪人，需要上帝的怜悯。 Dan ia memulai doa dengan kesadaran. 他们也从这个意识到中要开始祷告， Dan di dalam doa dengan kesadaran itu, 所以在这个祷告，在意识到 pemungut cukai bisa mengalami Tuhan dan bahkan Allah berkenan kepada pemungut cukai. 这个税吏能够理解了上帝，也能够蒙神喜悦。 Dan Allah berkenan kepada kemampuan pemungut cukai itu untuk sadar diri. 也上帝按照这个税吏要自知之明的
能力是喜悦。 Maka sebab itu, 所以呢， yang terdahulu akhirnya dapat menjadi yang terakhir. 在前的就可能在后的。 Dan Bapak Ibu, 兄弟姐妹， kalau kita pada saat ini 那如果我们今天呢， masih diberikan kemampuan untuk sadar diri, 上帝还是给我们自知之明的能力， menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. 意识到我们在上帝面前是谁， Sadarlah itu berarti 那我们要了解这个是很宝贵的。 Kristus masih berkarya di dalam kita. 基督在我们里面还是能够看作。 Kiranya Allah terus memberikan kita kemampuan 我们要但愿上帝还是给我们能 untuk 力， sadar diri di hadapannya. 让我们在上帝面前认清自己。 Mari kita berdoa. 我们要低头祷告。